Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada sesiapa yang dah menonton video saya yang lepas. Dan what's up guys, bersama saya lagi Boy Fitness here. Dan pada hari ini saya ingin menceritakan satu tajuk yang diminati ramai, iaitu misteri arwah penasaran. Untuk misteri arwah penasaran ni, siapa yang tak tahu, orang yang dah meninggal, rohnya pulang untuk melihat keluarga beliau. Dan itulah untuk kisah pada hari ini. Dan sebelum itu, sebelum kita lanjut kita yang pertama, saya nak disclaimer awal dahulu. Siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda ambil langkah lain untuk mendengar, kerana dalam video ini ada pelbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memeranjatkan diri anda. Sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, siapa tak tahu, siapa tak kenal, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Let's roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Baiklah, alhamdulillah, bacaan doa pun selesai sudah dibaca. Mari kita mulakan dengan kisah yang pertama. Untuk kisah yang pertama ini, saya menerima cerita ini kepada salah seorang followers yang di Instagram yang bernama, dia suruh memanggil diri dia Along. Dia kata, "Assalamualaikum Fitness, saya Along, berumur 26 tahun. Kisah ini terjadi ketika ayah saya meninggal dunia. Saya ini anak yang sulung. Saya mempunyai 9 orang adik-beradik. Dan saya ni dalam keluarga sangat-sangatlah degil. Kalau arwah ayah saya masih ada, kalau dia cakap apa-apa pun suruh didik adik-beradik, saya pun saya tak akan didik. Saya akan biar je, saya akan buat lantak, saya buat hal dia, saya suka keluar malam apa semua, malas nak ambil tahu apa semua. Dan tiba-tiba, mungkin selepas kejadian ini, benda ini mengubah hidup saya dan mengubah diri saya, sikap saya, perangai saya. Bila ayah saya dimasukkan ke hospital, ayah saya dimasukkan ke unit ICU, saya terdiam dan termenung. Saya rasa kesal dengan perbuatan saya. Selama ayah saya hidup, saya tidak dengar cakap dia. Sekarang ni dia dah sakit, dia dah duduk dekat ICU. Saya tak tahu nak cakap apa. Dan kali terakhir saya dapat bercakap dengan dia, dia kata pada saya, "Long, kau jaga adik-beradik kau. Kau galas tanggungjawab bapak." Dia panggil ayah dia bapak lah. Kau galas tanggungjawab bapak, kau didik adik-beradik kau, kau jangan biarkan, kau jangan sia-siakan. Ini amanah aku. Aku dah tak ada, kau ganti. Aku tak ada, kau yang akan jaga mak kau, kau yang akan jaga adik-beradik kau. Jangan sesekali memutuskan silaturahim adik-beradik." Lepas tu Along ni pun dia dengar, dia menangis. Dan tiba-tiba selepas dia kali terakhir dia bercakap dengan ayah dia, besok pagi selepas subuh, doktor kabarkan kepada ahli keluarga mereka, ayah mereka sudah pun meninggal dunia. Dan masa tu Along kata dia amat-amat sedih kerana pemergian ayahnya. Dan selepas 7 hari ayahnya meninggal dunia, dia duduk seorang dekat dalam rumah tu. Yang masing-masing semua keluar, bawa mak dia apa semua, adik-adik semua keluar, tinggal dia seorang dalam kat rumah tu. Dia sedang duduk dekat ruang tamu. Tiba-tiba dia terdengar pintu depan rumah beliau diketuk dengan perlahan. Lepas tu bila dia macam dengar macam tu, dia pun macam, "Oh, ini adik aku nak takut-takut ke aku lah." Dia pun panggil lah, "Oi, kau jangan takut-takut ke aku lah." Lepas tu bila dia diam, ketukan tu, kalau adik-beradik kita ni mesti macam, "Tung, Assalamualaikum, Long." Macam tu kan. Tetapi seolah-olah ketukan seperti macam orang tu macam tak kuat tau. Ketuk perlahan. Lepas tu dia beranikan diri, dia pergi dekat depan pintu rumah. Apabila dia buka saja pintu depan rumah, alangkah terperanjatnya dia ternampak, dia terkaku, dia ternampak arwah
ayahnya berdiri di depan pintu sambil bercakap dengan dia. Kau jangan sia-siakan, kau jangan tak pegang amanah ayah. Ayah dah pergi buat selamanya. Kau yang bimbing adik-beradik, kau yang jaga mak kau. Aku dah tak boleh lagi dah. Aku dah dijemput ilahi. Itu yang dia kata. Sebelum kita lanjut ke cerita ni, anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan saja, dengan mudah taksub dengan apa yang telah disampaikan, dan yang tauladan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Sambung balik. Bila ayah dia cakap macam tu, dia tergamam. Lepas tu dia macam tersedar dari macam orang kata satu pukauan lah. Satu pukauan, bila tersedar macam tu, dia tutup mata, dia mengucap, dia baca surah, dia buka mata balik dekat depan pintu. Seolah-olah arwah ayah dia berdiri dekat depan pintu, tiada lagi kelihatan. Dan masa tu dia menangis, dia buat solat, dia minta ampun pada Allah SWT. Dia ubah hidup dia ubah perangai dia ubah sikap dia dinding adik-beradik dia, baik yang perempuan. Dari dulu tak pakai tudung, sekarang dah bertudung. Dari dulu pakai seluar ketat-ketat, tus-tus, dah orang kata pakai longgar-longgar, tutup aurat, baik yang lelaki, baik yang perempuan. Dia jaga mak dia, sampailah sekarang dia kata hidup dia alhamdulillah. Dan dia berpesan kepada semua para penonton dan para pendengar Fitnah Studios, kalau kita ni anak yang sulung, jangan kita abaikan tanggungjawab. Sebab kita ni, tanggungjawab kita sebagai anak yang sulung ni besar sebenarnya. Kita jangan abaikan mak bapak kita, kita jangan abaikan adik-beradik kita. Walau kita susah macam mana sekalipun, adik-beradik kita akan ambil tahu. Kalau adik-beradik kita bergaduh, panggil dua-dua, duduk, bincang, dah habis bincang apa semua, minta maaf, dah settle. Itulah orang kata untuk cerita yang pertama. Sebelum kita lanjut ke cerita yang kedua ataupun kisah yang terakhir, saya nak minta anda semua subscribe, like and share video saya, dan komen selepas ini nak video apa, saya akan tunaikan. Dan jangan lupa komen juga apa yang kurang dalam video saya akan orang kata tambah baikkan, yang lebih, yang antara yang terbaik dan di antara yang terbaik. Orang kata tersasul pula sebut, nak lidah ni nak sebut. Okeylah, untuk kita lanjut ke cerita yang terakhir. Baiklah, untuk kisah yang terakhir ini, sebelum kita mulakan dengan kisah yang terakhir ini, saya nak beritahu kepada para penonton dan para pendengar. Saya dah menderas kisah ini lebih daripada 3 kali, tetapi saya gagal menahan air mata. Dan kisah yang terakhir ini ada part seram, ada part sedih. Marilah, tanpa membuang masa, marilah kita mulakan dengan kisah yang terakhir. Untuk kisah yang terakhir ini, saya mendengar cerita ini daripada seorang kawan yang bernama Mat, yang berumur 20 tahun. Dia kata, Assalamualaikum Fik, aku nak share dekat engkau satu cerita. Sampai sekarang aku menyesal. Sampai sekarang aku, bila teringatkan dia, aku menangis. Aku menitis air mata. Dia kata, dulu dia mempunyai seorang adik angkat perempuan yang cantik, yang lawa. Tetapi ketika arwah ini masih hidup, adik dia dah meninggal dunia. Ketika arwah ini masih hidup, dia selalu kongkong hidup adik angkat dia. Dia suka kongkong, kau jangan couple, kau jangan buat apa semua, kau kena ikut arahan aku, kalau tak aku akan pergi tinggalkan kau, macam tu. Dia selalu marah adik angkat dia, dia selalu maki adik angkat dia, dia selalu orang kata apa ni, marah-marah. Dan tiba-tiba adik dia meninggal disebabkan asmah, dan masa tu dia merasa diri dia keseorangan lah. Dan ketika pada satu malam, dia sedang duduk sambil main phone, dia terdengar dekat tingkap, dia terdengar dekat dalam satu bilik, dekat sebelah bilik dia adalah bilik adik angkat dia. Dia terdengar seperti ada orang menyanyi macam seolah-olah macam tu. Bila dia bangun, dia pergi ke bilik sebelah, dia buka pintu, dia buka pelan-pelan. Alangkah terperanjatnya, dia ternampak adik angkatnya sedang berdiri di tepi tingkap. Dia pun manggil nama adik ni. Ini nama samaran sahaja ya. Kalau siapa yang ada menonton nama samaran, ini saya nama samaran saja ya.
Okeylah, dia pun memanggil nama adik beliau. Masya. Bila dia memanggil adik dia tu, adik dia yang seolah-olah adik dia yang berdiri di tingkap toleh memandang ke arah dia. Dia kata dia ternampak arwah adiknya sedang berdiri di tepi tingkap dengan pakaian serba putih. Dia ternampak adiknya senyum pada dia dan dia menitiskan air mata. Dan bila dia nampak macam tu, dia menangis. Orang kata dia menyesal atas perbuatan dia ketika arwah masih hidup. Bila dia ternampak arwah macam tu, tiba-tiba suasana tu menjadi seram. Bila suasana tu menjadi seram, dia ternampak wajah adiknya sekali lagi, sebelah ni penuh dengan ulat, sebelah lagi penuh dengan lipan. Dia ternampak, dia terkejut, dia masuk dalam bilik, dia takut, dia selubungkan diri dia. Sehinggalah dia tidur dekat atas katil tu sehinggalah besok pagi, sampailah mak ayahnya pulang. Mak ayah dia keluar. Sampai pulang, lepas tu dia cerita dekat mak dia. Dia kata tak ada apa-apa lah, mungkin kau ni banyak fikir, kau ni penat kot. Lepas tu bila dia duduk, dia dah macam tu, dia dah istighfar banyak, dia masih terbayang kali dia dah nampak muka adiknya, sebelahnya muka penuh dengan ulat, sebelahnya penuh dengan lipat. Bila dia ternampak macam tu, dia jumpa seorang ustaz. Ustaz kata itu syaitan yang nak menakut-nakutkan kita, dan dia cuba nak, orang kata, menipu helah kita. Itulah dia kata. Dan dia kata sampai sekarang dia masih teringatkan arwah adik angkatnya. Dia kata, saya menyesal bang, saya menyesal. Saya anak tunggal, tetapi mak saya ambil seorang anak angkat. Atau bila dia ada dengan saya marah-marah dia, saya tengking-tengking dia, saya maki dia, saya kongkong hidup dia, saya marah-marah dia. Tapi bila dia dah tak ada ni, saya masih terbayang-bayangkan dia bang. Bila saya menangis. Saya teringatkan dia kan. Bila saya teringatkan dia tu, saya menangis. Saya kata, saya menyesal. Saya kata, aku salah. Aku kongkong hidup kau. Tapi bila saya tengok gambar-gambar dia dengan saya, dia ambil gambar dia dengan saya harap dengan tangisan saya ni boleh mengembalikan dia balik. Tetapi ialah, setiap orang yang pergi tak akan kembali lagi. Bila dia macam tu, dia kata, saya dah cuba solat, saya dah minta ampun, minta maaf pada Allah SWT, dan sebelum dia meninggal saya dah minta ampun, tetapi dia dah ampunkan saya, dia dah maafkan saya, tetapi saya sendiri tak boleh maafkan diri saya sendiri. Dan dia berpesan kepada para penonton dan para pendengar Fitnah Studios, kita walau ada adik, kita ada adik, kita ada abang, dan kita ada mak ayah ke apa ke, kita walau macam mana pun dia buat salah, kita tegurlah dengan baik-baik. Janganlah kita tengking dia, janganlah kita marah-marah dia, janganlah kita maki dia. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala panggil dia pulang ke sisi dia, pulang ke ilahi, kita akan rasa menyesal atas diri kita. Sebab kita waktu dia hidup dulu, kita marah dia, kita maki dia. Dan itulah pesanan dia buat para penonton dan para pendengar Fitnah Studios. Itulah untuk kisah yang terakhir. Okeylah, untuk kisah yang terakhir ni banyak pengajaran yang kita boleh ambil kepada semua para penonton dan para pendengar. Kita jaga diri, patuh SOP, jaga kesihatan, take care yourself first, dan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan, setiap hari Isnin, Seram Isnin di Fitnah Studios. Assalamualaikum. See ya.
magic potions in the compound.